A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua yang sedang menonton Impact Chit Chat episod yang kelima, musim yang pertama. Lama, si ada musim lagi. Dan hari ini alhamdulillah kita masih lagi bernafas, hidup lagi dengan iman yang Allah kurniakan. 28 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan 21 Mei 2020. Jadi kita syukur dulu sebelum kita mulakan ni, syukur dulu hari ini kita masih lagi hidup, sihat, selamat. Bukan kita aja, orang-orang yang kita sayang, ahli keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, semuanya sihat, semuanya selamat, alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama juga alhamdulillah kita dah mendekati Syawal. Dalam keadaan kita excited nak meraihkan Syawal ni, saya nak ingatkan diri saya dan kepada semua, biarlah dalam hati itu ada perasaan sedih dan juga berat untuk meninggalkan bulan Ramadan. Biar ada perasaan tu bercampur baur sikit, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita punya tajuk hari ni pun sebenarnya menyebabkan kita punya perasaan kita bercampur baur juga. Sebab kita nak bincang tentang topik tukar perangai anak dengan tukar tulisan anak. Biar betul. Kalau tidak, biar betul ni memang ada dalam tajuk. Tapi sebab panjang sangat, jadi kita buat sampai situ je. Tukar perangai anak dengan tukar tulisan anak. Dan hari ni kita bersama dengan seorang tetamu yang bagi saya sangat layak untuk menerangkan dan juga untuk berdiskusi dalam kita punya Impact Chit Chat ini, yang mana diskusi kita santai tetapi insya-Allah misi ummah itu akan tercapai. Jadi kita bawakan kepada anda hari ini tetamu kita ni seorang pakar dalam analisis tulisan tangan. Saya mengenali beliau pada tahun 2014, sejak 2014 lagi, dan beliau merupakan seorang kakak yang sangat suka membantu dan memberi tunjuk ajar. So dengan kata lain, saya lagi muda. Memang saya lagi muda. Tengok muka pun baby face pun orang tahu. Okay, so hari ni Puan ataupun Dr. Hajah Azura akan bersama dengan kita dan akan menerangkan kepada kita, berbincang dengan kita tentang analisis tulisan tangan. Macam mana nak tukar perangai anak tu yang paling penting tu, menerusi kita menukar tulisan tangan kita. Jadi tanpa membuang masa, jom kita bagi tepukan yang gemuruh untuk Dr. Hajah Azura Hashim. Okay. Alright. Assalamualaikum. Apa khabar Dr. Azura? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji atas jemputan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi bersama dengan kami. Sebab saya duk tengok kan, Dr. Azura ni dia memang sangat rajin untuk live. Banyak topik-topik yang sangat-sangat menarik yang telah disiarkan dengan tetamu-tetamu yang hebat-hebat. Jadi kita pun sebenarnya nak menumpang jugalah supaya dapat ilmu daripada Dr. Azura Hashim pada hari ini dengan topik kita tukar perangai anak dengan tukar tulisan anak. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin Dr. Azura boleh perkenalkan dulu. Dr. Azura, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, saya Dr. Azura. Sebenarnya saya dah bercerita tentang rahsia tulisan tangan ni dah lama. Saya cerita agaknya dah 8 tahun kot. Tapi dulu saya cerita just saja je. Kenapa saya cerita dulu ni, saya terus ceritalah kenapa, bagaimana boleh terjebak kan. Dulu saya, kalau kenal saya ni, saya dulu seorang yang agak pesimis. Pasal saya ni jenis yang tak ada self esteem. Biasalah tu dulu-dulu kan. Namun subhanallah, bila saya buat PhD, tu saya sekolah di salah sebuah universiti yang tertua di Malaysia. Kemudian bila saya dah habis hantar tesis, kita nak tunggu untuk dibaca dan sebagainya, saya mulalah join kelas-kelas bisnes dan sebagainya. Dan kelas-kelas bisnes tu sebab saya kena attach mengajar internet marketing, international. Saya buat international marketing dan kena mengajar e-marketing, something like that lah. Dah lama, cerita lama kan. Okay, bila masuk tu saya mula terjebak belajar NLP dan sebagainya. Subhanallah, bila saya belajar tentang rahsia tulisan tangan, saya jatuh cinta terus. Dan dari situ saya terus ubah apa yang sepatutnya diubah. Dulu saya rasa saya ni tak ada self esteem, saya tak yakin, saya selalu down dan sebagainya. Saya cuba ubah sikit-sikit. Tapi masa tu saya just untuk diri saya sendiri. Okay. Namun selepas itu, satu kejadian di mana anak saya ada 4 orang kan. Anak saya nombor 3 ni, yang nombor 1, nombor 2 ni okey lah kan. Dia boleh belajar kat sekolah, dia boleh membaca start daripada tadika. Tapi yang nombor 3 ni, special dia ni yang paling special lah dikatakan yang Allah bagi kat dia.
darjah 2 pun masih tidak boleh membaca. Okey. Lelaki perempuan Darjah doktor? 2 lelaki. Lelaki. Bila darjah 2 tak boleh membaca, sebenarnya bukan kita orang tak ajar. Ajar kan daripada tadika. Kita hantar tadika daripada umur 4 tahun. 4 tahun, jadi bila 4 tahun tu adalah cita-cita dia masih tak boleh membaca tu masih okey lagi. Bila masuk 5 tahun tak boleh membaca, okey lagi kan. Kita boleh accept lagi sebab 5 tahun kan. Bila masuk 6 tahun tu dia masih tidak boleh membaca. Dan kami hantar ke kelas-kelas intensif, bukan tak ajar kat rumah, kami ajar macam mana abang-abang dia semua. Tapi yang ini memang dia tak boleh diajar. Bukan tak boleh diajar, bila kita ajar dia akan macam mana tahu, dia akan tak habis satu perenggan tu dia nampak cicak lah, dia haus lah kan. Jadi boleh faham macam mana ya. Jadi kita orang hantar ke kelas-kelas intensif yang dikatakan 3 bulan boleh membaca, tapi 6 bulan hantar tak boleh membaca juga. I see. Jadi bukan nak salahkan cikgu tapi dia sendiri kan. Jadi bila darjah 2 tidak boleh membaca, saya dah rasa semacam apa hal anak saya ni. Kan sebab dia kalau nampak muka dia biasa je. Jadi bila tengok tulisan tangan, masa tu Allah ilhamkanlah untuk tengok tulisan tangan, sebab sebenarnya dekat tulisan tangan ni kita boleh tengok thinking pattern seseorang. Cepat daripada tangkapnya. tulisan tangan tu. Okey. InsyaAllah boleh tengok thinking pattern, sebab thinking pattern ni insyaAllah lah Allah zahirkan melalui tulisan tangan kan. Jadi masa tu saya tengok, saya terkejut, rupanya anak saya bila menulis M dia, sebab thinking pattern tengok dekat huruf M dan N. Dulu macam tak percaya sangat kan, tapi bila kita tengok ya Allah subhanallah, dari situ saya tengok anak saya M dia sangat kesif dan sangat lebar. Bukan sekesif, sangat curvy dan sangat lebar. Bila dikatakan sangat lebar dan sangat membulat, itu dikatakan namanya methodical. Thinking pattern namanya methodical untuk kajian kan. Bila dikatakan methodical ni, budak ini dia bukan jenis cepat tangkap. Dia jenis satu-satu. Dan bila dikatakan sangat lebar tu lagi sangat lambat. Jadi masa itulah saya tengok Allah subhanallah, rupanya anak saya memang thinking pattern, cara penerimaan dia belajar memang agak lambat. Dan subhanallah sebenarnya itu baru saya tahu bila dia darjah 2 kenapa dia lambat. Rupanya anak saya ni mild dyslexia. I see. Jadi doktor dapat detect menerusi tulisan tangannya yang anak ada mild dyslexia Masa tu Allah izinkan saya tengok kat tulisan dia, saya suruh dia tulis M. Cuba Hadif tulis M. Bila tulis M tu dia sangat lebar. Saya cakap ini dah semacam ni macam lambat, memang nampak yang lambat sangat lah dia punya cara berfikir tu. Jadi masa tu apa yang saya buat kat dia adalah saya cuba untuk ubah M dia untuk jadi tajam sikit. Sebab kalau tajam dia lebih cepat tangkap. Tapi kita punya kat sekolah, kita punya panduan menulis di sekolah, M tu memang kalau bukan capital letter memang kena bulat kan. Betul. Capital letter yang kena tajam. Jadi masa tu saya cakap dengan dia, okey, cuma tajamkan sikit, jangan lebar. Kecilkan sikit lebar tu. Kat situlah cuba adjust. Subhanallah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut dalam bab ni kan, sebab kita ada juga dapat orang pernah bertanya, betul ke grafologi ni adalah sesuatu yang memang diterima dalam sains, diterima sebagai sesuatu yang ilmu yang benar, ataupun ini adalah satu pseudosains dan sebagainya. Yang ni pertama sekali kita kena clearkan supaya kita ada foundation yang jelas, yang dengar pun dapat lebih faham kan. Adakah ilmu ini ilmu yang benar ataupun dia satu pseudosains atau macam mana? Mungkin ada kajian dan sebagainya, Dr. Azura? Okey, saya macam saya cerita dulu, saya cerita tadi, mula-mula dulu saya belajar saya tak percaya sangat. Sebab masa saya bekerja pun dulu, masa saya punya last position saya di salah sebuah company, last position saya adalah head of site acquisition property, di mana kami bekerja, saya di satu company telecommunication, di mana kau nampak satu Malaysia ada pencawang kan. Dan setiap pencawang-pencawang tu kami handle dengan landowner dan juga dia punya tuan tanah dan sebagainya, dan semua tu ada agreement. Dan agreement tu setiap minggu saya ada stack of agreement untuk saya sign. Dan satu ketika ni cerita 10 tahun lepas. Satu ketika dia seorang sahabat saya datang, dia Chinese. Dia cakap dengan saya, Azura, you need to change your handwriting and you need to change your signature because you limit yourself. Masa tu saya tak percaya langsung. Saya cakap, why do I limit myself? You look at your signature. Dia cakap, you limit yourself because you put dot at your something like that lah dia cerita kan. So saya buang. Apa yang dia cakap tu saya ikut, tapi saya tak percaya langsung masa tu. Dan subhanallah selepas itu, beberapa bulan selepas itu saya dapat banyak offer. Allah izinkan ada rezeki-rezeki offer sana sini, dan termasuklah scholarship untuk buat PhD. Dan dari situlah dia datang balik kat saya, I told you, dia cakap,
tolong buat. Dia cakap buat your signature. Saya masa tu betul ke Minah ni, saya tak percaya langsung. Nama bila saya belajar pun mula-mula saya belajar okey lah, saya faham, saya nak tahu sebab saya ni jenis orang yang analytical. Saya tak mudah untuk nak accept satu-satu information melainkan saya sendiri selidik information tu. Namun bila saya belajar, subhanallah, sebenarnya bila kita cerita tentang grafologi, tulisan tangan, dia memang kat luar sana memang banyak cerita tentang pseudoscience kan, dia cerita macam jangan percaya sangat. Tapi subhanallah, bila kita tengok, kalau nak tak percaya sebab saya mula percaya sebab saya nak tengok kajian-kajian dia, dan sebenarnya kajian-kajian dah bermula sangat lama sebelum Masihi lagi. Dan saya ni sebab saya pun academician sebelum ni, dan academician buat PhD, dia tak suka main ambil data suka hati. Saya kena tengok reliability dan juga validity test dia, sama ada di accept ataupun tidak kajian dia. Dan subhanallah, bila kita check, sebenarnya lebih 50 tesis PhD bercerita tentang grafologi. Dan bila dikatakan tesis PhD ni nak dapat PhD, dia kena ada reliability dan juga validity test. Baru boleh di-accept sebagai satu kajian yang valid. Dia kena reliable dan juga kena valid. Dan subhanallah, sebenarnya bila kita tengok, dia bukan main ramalan. Sebab kalau kita dengar, kadang-kadang ada orang tanya saya, macam ni kita buat ramalan tu. Dia bukan tentang ramalan, bukan main petik-petik, bukan ada bola nak check kan. Sebab segala-galanya ada kajian, dan saya ada buku-buku yang saya refer kan. Ada terlalu banyak buku untuk di-refer, sama ada dalam Malaysia tak banyak, memang tak adalah, sebab tu kita keluarkan buku-buku kita. Dan kebanyakan dulu buku-buku saya shipment daripada US ataupun e-book dan sebagainya. Jadi saya baca setiap satu, dan setiap tesis-tesis tu banyak saya tengok dulu. Ini semua dia actually dia di dalam di bidang disiplin ilmu yang membuktikan dia ada hipotesis yang baik, dan juga dia ada empirical study yang dia ada test and correlation yang menyebabkan ianya adalah sukses. Namun sebagai umat Islam, kita tak boleh percaya 100%. Kan? Ni semua adalah usaha kita untuk sebagai panduan dalam kehidupan. Selebihnya kita kena serah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini segala-gala dengan izinnya. Kita cuma usaha sedikit melalui ilmu-ilmu yang Allah ilhamkan kepada kita. Wallahu a'lam. So sekarang ni ilmu yang saya boleh concludekan untuk tuan-tuan perempuan yang sedang menonton, adik-adik yang sedang menonton, saudara-saudari yang ada, grafologi ni ataupun ilmu tulisan tangan, analisa tulisan tangan ini adalah sebuah ilmu yang memang sudah lama established, dan dia sebenarnya boleh dibuktikan, dan dia tidak melibatkan ramalan. Itu yang paling penting. Nah, ini bukan nak cerita pasal magic tak. Ini kita nak cerita pasal bagaimana hubungan otot dengan otak. Lama tak sia-sia saya pergi kursus Dr. Azura baru ni semata-mata supaya saya boleh sembang bab ni waktu live. Saya mengikuti kursus online Dr. Azura tentang grafologi dan sebagainya, dan menarik sangat. Sebab tu saya nak tuan-tuan dan puan tengok sampai habis. Ada banyak sebab. Sebab yang pertama, nanti Dr. Azura akan beritahu huruf apa yang kita kena fokus untuk anak-anak. Itu satu. Yang kedua, barang siapa yang stay sampai habis ni, kita ada hadiah untuk anda. Free of charge untuk semua. Sebab kita nak mengalahkan Oprah Winfrey, okay, yang bagi hadiah untuk semua. So kita pun nak bagi hadiah untuk semua juga, tapi dengan syarat anda kena stay dulu sampai habis ni nanti, insya-Allah. Okay, alright. Baiklah. So sekarang ni kita nak go straight to the point. Kita nak cerita pasal nak tukar perangai anak kan. Jadi Allah takdirkan untuk Dr. Azura ada anak yang special, anak yang ketiga yang menjadi special untuk kami. Dengan kata lain, dengan kehadiran dia, anak yang ketiga itu, maka sekarang ni doktor boleh bagi manfaat ramai kepada ramai orang termasuk kami pada hari ini. Jadi nak mengubah perangai anak tu secara general dulu, alright, adakah itu benda yang susah ataupun sesuatu yang mudah dari pandangan Dr. Azura? Okey, kita mula tadi cerita tentang anak kan. Saya suka soalan Tuan Haji Badrul tadi. Bila cerita tentang anak tadi, anak saya yang ketiga tu, sebenarnya daripada situlah sebenarnya jadi pemangkin kepada saya kenapa saya suka nak berkongsi tentang rahsia tulisan tangan. Sebab kat luar sana ibu bapa ramai yang tidak kenal anak-anak dia, dan dia suka, ibu bapa kebanyakan suka meletakkan benchmark anak-anak berdasarkan apa yang mereka nak, bukan berdasarkan apa yang kapasiti anak-anak itu sendiri. Dan setiap anak ni dia ada special, ada yang cepat, ada yang lambat kan. Dan sebenarnya bila kita cerita tentang anak, nak ubah anak ni, sebenarnya saya lebih suka menggunakan teknik rahsia tulisan tangan ni untuk nak memahami anak.
nak memahami anak, dan juga bila kita faham anak-anak itu bagaimana, dan mudah, dia jadi mudah untuk kita bagaimana kita nak didik, kita nak mold anak-anak itu. Contohnya, saya suka cerita ini, contoh kat sini ya kan, macam saya ada 4 orang anak. Anak yang pertama habis SPM dah kan. Bila cerita anak yang habis SPM, dia remaja. Remaja ni dia ada lain cerita dia tak sama dengan nak jaga anak-anak yang masa baby, kecil dan sebagainya. Dan anak yang pertama ni saya dapat detect, Allah izinkan saya dapat detect kat tulisan tangan, Allah zahirkan yang tulisan dia ada nampak karakter degil. Kan? Sebab dia anak sulung, mungkin dia anak sulung kan dan sebagainya kan. Jadi ada karakter degil. Bila kita tahu dia ada karakter degil tu, kita tak boleh guna kekerasan, kita tak boleh nak cakap, tak boleh nak marah dia, kita tak boleh nak sound dia. Bila kita faham macam tu, kita akan guna teknik, sebab kalau degil, kalau satu benda yang keras, kita tak boleh lawan dengan kekerasan juga. Kita kena main dengan kelembutan. Jadi dengan dia saya memang tidak akan marah, saya cuba untuk cakap baik-baik, cakap lembut-lembut. Kalau suruh tu pun saya cuba untuk tidak angkat suara. Saya akan, kau marah ke apa, kita akan cakap dengan nada yang tenang, dengan nada alfa, supaya dia akan masuk deep dalam hati kan. Jadi sebab bila degil, dia tak boleh lawan dengan marah. Jadi yang itu nombor 1. Yang nombor 2 ni kita faham dia perangai macam mana, jadi dengan dia ni kita pun pandai macam mana nak handle. Nombor 3, nombor 4 macam tu. Dan sebenarnya bila kita cerita tentang ubah, kita bukan mudah untuk kita nak ubah anak-anak, sebab setiap satu karakter yang Allah bagi kepada kita itu adalah daripada Allah. Dan kalau kita faham, kalau itu daripada Allah, mesti ada sebab musababnya, mesti ada hikmahnya. Jadi tugas kita adalah untuk memahami, dan kita kena ingatkan dia untuk bersederhana dalam setiap karakter dia. Kalau dia ada degil, okey, dan memang itu Allah bagi kat dia, tapi kita yang kena ingatkan supaya jangan gunakan sangat kedegilan, sebab dia ada dua, either nak pergi atas atau pergi bawah. So dalam Quran dah cakap apa-apa tu pergi sederhana. Jadi gunakan kedegilan tu di tahap yang sederhana. Wallahualam. Anak yang degil ni lah, mungkinlah perkataan degil tu kita dengar macam negatif kan, tapi mungkin anak itu yang ada strong will, yang insya-Allah betul, istiqamah, konsisten dalam perjuangan dia kan. Tapi saya rasa para penonton sekalian pun mesti nak tahu kan, dan saya pun sebenarnya nak tahu macam mana yang doktor boleh detect dekat tulisan anak yang pertama ini melambangkan dia seorang yang degil. Yang ni mesti parents semua nak tahu, aku pun nak tahu dia ni. Okey, saya sebenarnya saya tak sukalah nak cerita tentang kukul, sebab degil ni orang kata macam negatif kan. Negatif, tapi saya tak suka nak gunakan perkataan negatif, sebab macam Tuan Haji cakap tadi, degil ni sebenarnya kalau kita guna tempat yang betul, dia okey. Mungkin sebab dia anak sulung, jadi dia kena ada kedegilan yang macam tu kan. Jadi kita pemimpin. Sebab kalau tak degil, contohnya kalau orang berniaga, bisnes, kebanyakan degil. Kalau tak, dia tak berhenti kerja. Macam contoh saya lah kan. Macam ayah saya cakap kenapa berhenti kerja kan. Tapi ada sifat degil tu sedikit yang menyebabkan kita berhenti. Wallahualam. Tapi kita apa-apa kena minta reda daripada Allah. Ibu apa juga. Okey, jadi kalau contoh saya dia, dan satu benda yang saya suka tentang tulisan tangan, dia bukan ramalan, dia adalah kajian. Sebab kenapa? Dia valid dan juga dia reliable. Setiap satu, contoh kalau degil, memang degil huruf tu lah kita cerita, dia takkan ada tukar yang lain. Macam nak tengok degil, saya bagi contoh Degil adalah bila saya tunjuk contoh macam ni. Okey, ni huruf D, ni D D stand for donkey. Alright. Bila D, nampak dia D kat sini, dia tidak bersambung, dia tidak attach dengan tiang. D ni dia tidak attach dengan tiang. So dia agak terkangkang kat bawah. Bila terkangkang kat bawah, ini dikatakan dia ada karakter degil. Dia mudah sangat. Sebenarnya kalau tulisan tangan, kalau kita faham, ya Allah subhanallah, kita jangan tercepat ada skeptical ataupun cepat kita nak melatah bila cerita tentang tulisan tangan. Namun kita jadikan dengan apa yang Allah bagi kat kita ini, ilmu-ilmu yang ada, kita cuba harmonikan, kita murnikan ikut agama Islam lah kan. So maknanya kita tak mau kesyirikan, kita nak ketauhidan sempurna kan. Jadi kita guna ini untuk bagaimana kita nak jadi lebih elok, lebih cemerlang. Contoh macam kita tahu anak kita degil, jadi apa teknik kita nak cakap dengan dia. Mungkin kita kena teknik zikir lebih sikit, kita kena teknik doa lebih sikit kepada dia kan. Sebab kita dah faham dia. Jadi kita tidak akan marah, kita tidak akan ada blaming culture, semuanya insya-Allah akan harmoni. Bukanlah bermaksud kita ni beriman secara total kepada handwriting ni, tetapi kita menjadikan handwriting ni untuk kuatkan iman kita, untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, itu menarik.
Itu degil. Degil maksudnya kangkangan dia. Alright, kangkangan D dia tu boleh dikatakan sebagai luar. Okey, kalau kita nak tengok anak kita macam sweet-sweet jenis yang dengar cakap dan sebagainya pula, macam mana Dr. Azura? Dia punya tulisan dia. Okey, sweet-sweet dengar kata ni saya bagi contoh je lah kan. Saya bagi contoh kat sini. Kalau kita kata yang ini degil, kan? Yang ini kita tengok satu lagi. Contoh saya ambil huruf T saja kan. Saya ambil dua jenis lagi. Okey. Ini adalah satu yang tiang dia dekat attach. Yang ini nampak yang ini ada gegelung di atas. Kan? Kalau kita tengok yang ini, kebanyakan anak-anak kita ada yang D begini. Okey. D begini. D begini ini kalau kita tengok ini dia sebalik dengan ini. Yang ini ada gegelung di atas. Dia punya perbezaan adalah kalau ini kita kata D ni adalah D degil. D yang ini ada gegelung ke atas ni biasa anak-anak kita tengok anak-anak kita biasa tidak ada D yang macam ni. D yang macam ni biasanya terhasil kepada orang yang lebih dewasa. Kenapa? Sebab D yang ini adalah D sensitive towards criticism. Sensitif towards criticism ataupun dengan kata lain yang mudah kita kata cepat sentap. Okey. Cepat sentap. Sebab tu anak-anak biasanya dia ada D yang macam ni, dia tak ada D macam ni. Sebab tu anak-anak ni kalau kita sound dia sekali, besok lusa dia datang balik kat kita, dia tak ada terasa hati. Dia cepat hilang. Tapi kalau D yang macam ni, semakin besar D, semakin besar loop dia, kita tengok ni kan. Ini biasa. Ini kalau orang dewasa biasa ada kan. Ini maknanya orangnya cepat sangat sentap. Terasa hati. Tidak boleh dikritik. Jadi kat sini, bila kita faham, kita tengok huruf, kita bila faham macam ni, kita tahu bagaimana kita nak communicate dengan orang sekeliling kita. Dan sebenarnya subhanallah kalau kita tengok macam kita nampak kan sebenarnya bagaimana kreatifnya Allah mencipta setiap insan itu dengan penuh unik. Sebab tu kita tengok setiap orang tidak ada tulisan yang sama, setiap orang ada tulisan yang berlainan dan itu menunjukkan Allah yang musawir, Allah yang sangat kreatif dalam mencipta setiap insan. Wallahualam. Mungkin doktor boleh sentuh pasal connection otot dan juga otak ni yang mana waktu kecil kita tak tulis pun D yang macam tu sebab kita ni mungkin di bahagian otak kita ni tak reti lagi bab sentap ni, alright, tapi D tu datang bila kita dah dewasa, dah besar. Okay, jadi dia ada connection lah otot dengan otak ni. Okey. Bila kita otak tapi cuma saya nak cakap sekarang ni bila kita tengok tulisan kita sekolah rendah, tulisan kita sekolah menengah, tulisan kita mungkin masa universiti, tulisan kita masa bekerja, tulisan kita masa lepas kahwin, mungkin ada yang berubah. Kita akan perasan berubah. Sebab apa? Sebab manusia ini sentiasa evolving, sentiasa ada perubahan. Dalam macam contoh kita kalau sekolah rendah kita macam tu, sekolah menengah dan perempuan especially contoh perempuan kadang-kadang bila semakin dia dah kahwin semakin banyak anak tulisan tu jadi makin cepat makin bersambung sebab dia umpama otak dia sel-sel contoh macam mana tahu kalau macam contoh kalau yang sebelum kahwin dia tak ada banyak komitmen. Tapi selepas kahwin dia terkejar-kejar banyak benda. Jadi dia kena cepat. Jadi sebab tu kadang-kadang tulisan itu pun berubah jadi lebih cepat. Laju dan sebagainya dan juga bersambung. Tak sama dengan dulu. Jadi kat sini sebenarnya memang satu kita tengok tulisan itu berubah sebab kita manusia kita pun berubah. Kita ada banyak sentiasa berubah disebabkan keadaan sekeliling, environment kita, dengan siapa kita bersama, circle kita dan sebagainya. Yang kedua adalah bila kita menulis ni sebenarnya kita gerakkan tangan kita, dia akan menghasilkan tindak balas kepada otak kita. Dia akan keluar kepada, dia akan terhasil kepada tulisan kita. Sebab itu kita akan tengok setiap tulisan tidak sama. Setiap tulisan manusia. Walaupun adik-beradik pun tak sama. Semua berlainan. Sebab masing-masing ada perangai identiti sendiri. Yes. So kalau macam doktor kan, ni soalan ni tak ada kena-mengena sangat dengan topik hari ni tapi nak cakap lah. Kalau doktor yang tulisan dia sampai kadang-kadang dia pun tak faham tu, itu sebab apa Sebab terlalu banyak nak cepat sangat ke ataupun macam mana? Okey, sebenarnya tulisan doktor pun memang ada kajian. Memang dah dikaji. Sebenarnya kalau subhanallah kalau nak ceritakan tentang tulisan tangan ni ada banyak sangat buku. Macam saya sendiri bila saya buat Master Certified Handwriting Analysis, saya buat daripada diploma sampai ke Master Certified. Ya Allah banyak sangat buku dan setiap buku tu dia ada represent to different types benda tau. Contohnya ini cerita tentang slanting, ini cerita tentang size, ini cerita tentang macam-macam dan sebenarnya dia ada tools macam ada caliper, kena ada pakai protector dan sebagainya. Dan bila kita cerita tentang tulisan doktor ni pun dah memang dikaji. Kenapa tulisan doktor ni macam tak boleh dibaca?
Kan? Sebab tulisan doktor ni kalau kita tengok dekat dalam kajian, dia panggil sneaky. Di mana doktor ni cepat kan? Sekejap kat sana, sekejap kat sini kan? Dia Betul. dan juga siapa yang datang kat dia pesakit-pesakit, semua sakit yang lain. Sakit yang berlainan. Tapi dia boleh explain cepat. Otak dia cepat. Kalau dia pergi ward ke, dia pergi atas ke, kan pergi ward kan, dia boleh cepat. Okey, yang ini katil ni sakit lain, yang ni katil ni sakit lain. So dia boleh cepat untuk nak bagi explanation terhadap setiap pesakit tu. Dan juga doktor ni kalau kita tengok pun, sekejap dia dekat bawah, sekejap tiba-tiba dia naik dekat bilik OT kan, operation orang kan. Jadi dia macam cepat boleh twist otak dia cepat. Jadi sebab tu dia katakan untuk kajian, dia panggil tulisan berbenang. Tulisan doktor ni tulisan berbenang yang tidak boleh dibaca. Dan juga satu lagi, tulisan doktor ni kalau kita perasan doktor ni dia are very professional. Pernahkah kita jumpa doktor, kita sakit perut? Doktor tu cakap kat kita, saya pun sakit perut juga. Tak ada, dia very professional. Dia cakap dia cuma entertain kita saja, tapi dia pun ada isu dia, tapi dia tak cerita kepada kita. Itu sebab tu tulisan dia tak boleh dibaca sangat. Sebab dia tidak menunjukkan dia sebenar. Macam tu lah, Allahualam. So para penonton sekalian, lepas ni kalau tengok doktor menulis pula, jangan pula kita judge pula, kita kata doktor ni kena pergi kursus lah, perbaiki tulisan tangan. Tak payah. Okay, alright. Baik, sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita nak tengok sebenarnya tulisan tangan ni ada banyak jenis. Ada yang jenis bulat-bulat, ada yang sengit ke kanan kan, ada yang sengit ke kiri, dan semua ni ada maksud-maksud dia. Okay, baik, sebelumlah kita nak cerita pasal maksud dan sebagainya, soalan banyak masuk ni. Okey, kita menghormati soalan yang pertama tadi, waktu doktor cerita pasal anak doktor, Akhi Fairuz Al-Junkawi dah tanya dah. Dia tanya tadi yang doktor perasan kelebaran M anak doktor yang ketiga tulis tu, dia M besar ke M kecil? M kecil. M kecil. M kecil. Okay. Alright. Baiklah. So sekarang ni macam kita ada soalan daripada Tuan Aiman Hakimi, untuk mak ayah boleh tukar karakter juga ke dengan tukar tulisan? Okay, yang ni kita akan tengok kejap lagi insya-Allah. Doktor boleh tunjuk contoh-contoh tulisan tangan tu tak? Okay, yang ni kita boleh tunjuk. D stand for degil. Alright, bukan donkey dah. Lepas ni kita buat D for degil. Senang nak tunjuk contoh. Wah, Tuan Nazri Mustafa pun ada juga. Dr. Azura, tulisan berubah, indikator perangai berubah. Okay, sebab ni kesian masalah yang dihadapi oleh Tuan Peguam kita ni. Staff saya tak faham tulisan saya sebab saya tulis cepat-cepat. Saya je faham kadang-kadang. Alright, sebenarnya ni bukan masalah Tuan Nazri sebenarnya, Datuk Nazri tapi adalah masalah untuk staff dia. Kesian staff dia. Okay. So sekarang ni, baik kita tengok soalan yang tentang betul ke persoalan yang kita nak jawab pada hari ini, boleh ke kita tukar perangai anak dengan tukar tulisan tangan? Okay, this is the main point kita. Silakan Dr. Azura. Okay, dia apa-apa kan mengikut Allah, mengikut sangkaan hamba-Nya kan. Pada saya insya-Allah boleh, sebab kita pun atas muka bumi ni kita pun macam pelakon tau. Kita boleh twist saja kita nak jadi siapa. Sekejap kita boleh jadi ni, sekejap kita boleh jadi tu kan. Subhanallah. Jadi cerita tentang tulisan tangan ni, sebenarnya kita ada kalau kajian heretic analysis, memang dia ada panggil satu term iaitu graphotherapy, di mana dengan menulis tulisan boleh menukar karakter seseorang. Termasuklah tak kisah siapa, anak ke, ibu ke, ayah ke, dan sesiapa sahaja pun boleh tukar, insya-Allah. Contoh macam tadi saya cerita tu, contoh tadi saya ada cerita dulu saya seorang yang agak self esteem yang sangat rendah, saya agak tidak confident, saya selalu kadang-kadang down, ups and down kan. Tapi subhanallah, bila kita faham tentang tulisan tangan, jadi saya cuba untuk tukar. Kalau kita nak tengok keyakinan dan self-esteem tu, kita boleh lihat dari huruf T. T ni macam mana? T ni palang. Bila menulis T, saya bagi contoh kan. Okay, saya bagi contoh. Contoh ni T kan. Semakin tinggi palang ni palang kan, palang ni palang. Semakin tinggi palang, semakin tinggi dikatakan level confident dan juga self-esteem. Itu adalah salah satu yang kita boleh tengok lah melalui tulisan tangan. Sebab confidence, self-esteem kita boleh tengok daripada few items tulisan, tapi salah satunya yang saya suka cerita, especially bila cerita tentang anak-anak, sebab kalau kita tengok kan, kalau kita buat kajian, sebab masa saya mengajar dulu, saya memang ambil setiap kali nak masuk kelas new semester kan, ramai kan yang masuk kelas untuk check nak masuk kelas mana. Jadi setiap kali first kelas itu, saya akan minta semua untuk menulis
Saya akan ambil tulisan tu. Dan tulisan-tulisan tu yang bestnya masa saya mengajar dulu, bukan saja satu kaum tapi dia pelbagai kaum. Dan juga ramai juga exchange student yang daripada Korea, daripada Italy dan sebagainya. So saya collect tulisan diorang sebab saya nak tengok, saya nak observe dan kaji. Kalau kita perasan, kita tengok tulisan Chinese, tulisan Malay, dia tak sama. Tulisan Indian tak sama. Dan kalau kita tengok tulisan orang putih pun dia tak sama. Dan dari situlah kita tengok yang setiap tulisan ni actually the culture sets the identity. Perasan kan? Orang Melayu macam mana? Orang Melayu banyak bulat-bulat. Bila dikatakan bulat-bulat, orang Melayu ni suka networking, suka nak alumni, suka nak gather bersama-sama. Kau makan, kau boleh nak pergi sama-sama makan kan. Kalau kita tengok tulisan Chinese pula tulisannya runcing-runcing. Tajam-tajam. Itu tajam-tajam, perasan kan? Betul kan? Sebab itu dia orang punya karakter. Kalau tulis in Chinese pun memang tajam-tajam kan. Itu menunjukkan yang dia orang sangat analytical dan investigative. Maknanya kalau nak bercakap dengan Chinese ni, kita bukan cerita tentang bias in terms of races, tapi kalau kita faham diorang punya karakter, nak cakap dengan diorang ni, diorang tak ada simply nak main ambil information daripada kita. Dia akan kaji. Dia tak main second hand information, dia nakkan data. I see. Itu beza dia. Kalau nak approach mereka ni tak boleh guna pendekatan emosional. Kalau untuk emosionalnya pendekatan ni lebih kepada orang Melayu. Sebab tu dia punya tulisan dia macam tak runcing. Ya Allah, memang kalau kita faham tentang tulisan tangan, kita mudah sangat nak communicate dengan orang lain sebab kita boleh tengok tulisan sama ada dia tajam, tidak tajam dan sebagainya. Dan juga itu kalau communication, dan juga kalau kita buat sales sekalipun kan, kita boleh tengok sama ada tulisan dia ke kanan, tulisan ke kiri, itu semua boleh menyebabkan kita mudah bagaimana kita nak communicate. Contoh kalau ke kanan, tulisan ke kanan, condong ke kanan tu nampak once upon a time kan contoh condong ke kanan. Jadi tulisan yang condong ke kanan, orang ya biasanya dia boleh meluahkan emosi. Maknanya bila kita nak bercakap dengan orang begitu, kita boleh cerita tentang emosi. Kita boleh kata dengan ayat-ayat rasa, emosi dan sebagainya. Tapi kalau tulisan tegak tak boleh. Kalau tulisan tegak, dia kena based on logic, akal. I see. Semuanya kena ada justification. Okay, kalau ke kiri. Tuan Haji Bat, saya nak sambung balik tadi cerita tentang huruf T. Kan? Bila saya mengajar sebelum ini dan juga bila saya observe dan sebagainya, saya dapat nampak, termasuk saya dululah kan, kita tengok T kita kebanyakannya, T kita berada di level tengah. Contohnya, ni saya bagi contoh kan, kebanyakannya T kita akan tengok dekat T yang tengah ataupun dia ke bawah. Ini saya rasa sangat biasa. Kejap saya ambil contoh. Tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, kita boleh tengok balik kalau siapa ada kertas dengan pen kat sebelah, cuba tulis tengok atas kertas macam mana kita menulis dan kita bandingkan kita ni kategori mana. Betul. Ya, sebab saya suka kalau saya pergi mana-mana, saya berkongsi, saya akan cerita tentang T. Kenapa cerita tentang T? Contoh kan ini kan, T adalah T palang dia rendah. Bila dikatakan rendah, dia adalah rendah daripada E, puncak E. Puncak E, puncak N kan. Jadi ini bila dikatakan macam ni dan juga yang ini tengah. Maknanya tengah dia sama level dengan puncak E dan N. Okey, bila dikatakan rendah yang macam ni, saya memang kena cerita sebab pada saya kena bantu lebih ramai orang lagi kat luar sana. Bila dikatakan T yang rendah, palang dia, itu maknanya kita punya self esteem dan juga confidence level kita tidak tinggi. Bila kita tidak ada self confidence juga confidence yang tidak tinggi, bagaimana kita nak set goals, higher goals. Jadi kita akan rasa sentiasa ada skeptical, kita takut nak buat sesuatu sebab kita tidak ada keyakinan. Kan faham kan Tuan Haji kan? Betul kan? Kalau kita tidak ada keyakinan, kita susah nak buat apa-apa sebab dalaman kita, self-talk kita banyak benda yang kita rasa kita tak boleh buat, kita rasa kita insecure dan sebagainya. Jadi saya rasa ibu-ibu, cikgu, cikgu-cikgu kat luar sangat, sebab tu saya suka sangat kongsi kepada ibu-ibu, cikgu-cikgu sebab tengok tulisan anak-anak kita. Bila katakan T, ini this is common tau. Bila kita tengok kat luar ini sangat common. Termasuk juga anak-anak saya juga. Sebab anak-anak saya kan duduk asrama. Jadi kita tak boleh nak monitor tulisan dia. Asrama pula duduk kat tahfiz kan, lepas tu kita tak tahu macam mana kat dalam tu. Jadi kadang-kadang saya tengok tulisan dia ke bawah. Bila ke bawah ni kita nak, Tuan Haji Bat contoh kan, kalau kita nak push anak-anak dia cakap kat depan, kalau T dia rendah macam ni, dia susah nak ke depan. Dia tak berani.
Itu yang saya tengah terfikir ni, kepada semua coach Impact yang sedang menonton, tolong buat perubahan dekat modul kita. Sebelum kita minta budak-budak berpidato, kita minta dia orang tulis dulu perkataan pidato tu, kita tak tengok dia dekat mana. So dengan cara macam tu, kita akan lagi cepat untuk dapat detect. Oh, menarik sangat menarik. Tiba-tiba dia InsyaAllah. Dia tak ada rambut ni, lagi cepat dia dapat. Dia masuk cepat terus. Allah Akbar, subhanallah. Okey. Seterusnya Doktor, lagi. Apa yang patut dibuat oleh parents sekarang ni? Adakah kami sekarang ni kena duduk dengan anak, minta dia orang tulis, dan bila dah detect tu kita minta okey sekarang ni T naikkan lagi. Adakah cara macam tu? Dan berapa lama masa yang perlu diambil? Maklumlah orang sekarang kan semua nak cepat kan? Macam mana Doktor? Saya faham, memang semua nak cepat kan. Sekarang ni semua instant. Sebab tu sekarang ni kalau kita tengok, tak ramai budak-budak sekarang ni tulisannya tidak ada kesif. Budak-budak sekarang ni tulisannya sebiji-sebiji. Walaupun dah habis belajar. Bila sebiji-sebiji, sebenarnya kalau kita tengok, kalau sebiji-sebiji, dia sebenarnya cerminan kita, iaitu dia lebih kepada individualistik. Sebab tu budak-budak sekarang ni susah sangat nak bertegur orang lebih tua dan sebagainya. Sebab diorang ni, bila tulisan sebiji-sebiji macam tu lah jika dibandingkan dengan tulisan kesif. Jadi kalau ibu bapa, memang kalau kami belajar tentang tulisan tangan, kita memang ada satu journal. Kita ada journal kita sebab kita kena tukar apa yang kita rasa. Dia sebenarnya Allah bagi kat kita semua baik. Cumanya saya suka menggunakan teknik rahsia tulisan tangan ni untuk menjadikan kita lebih baik, lebih cemerlang. Sebab kita nak jadi abdi dan juga khalifah Allah yang cemerlang di atas muka bumi. Nak jadi khalifah Allah yang cemerlang, dia kena ada karakter yang bagus, karakter yang baik. Dia tak boleh khalifah yang cepat bertangguh. Kuat bertangguh, dia tak boleh jadi seorang yang tidak yakin. Dia kena sentiasa ada semangat. Jadi insya-Allah Allah zahirkan, Allah bagi ilmu ini untuk kita guna pakai, mana yang okey kita guna kan. Jadi macam mana nak tengok anak-anak ini? Contoh satu, kita boleh ajar anak-anak ini untuk tulisan sambung. Tulisan sambung ni sebenarnya subhanallah sangat hebat sebab dia umpama otak kita bersambung. Kalau dia bandingkan tulisan satu-satu dan juga tulisan bersambung. Bila bersambung ni sebenarnya dia umpama sel-sel otak kita bersambung. Jadi budak-budak yang tulisan bersambung dia akan ada lebih banyak idea dan juga dia akan jadi lebih cepat dan buat keputusan jadi lebih cepat, dia tidak mudah panik dan sebagainya. Tapi kalau tulisan sebab satu-satu, sebiji-sebiji, macam itulah kita jadi macam satu-satu. Dia macam spoon feed. Spoon feed. Satu, nanti bila apa-apa terjadi, dia susah nak buat keputusan sebab apa-apa tu macam kena spoon feed. Sebab kita dekat sekolah pun tak belajar. Kalau ikut saya rasa macam kakak sulung saya ataupun saya punya makcik, arwah mak saya, dia orang diajar kan tulisan yang bersambung kat sekolah kan. Tapi waktu macam saya dah tak ada dah. Semua masing-masing pandai-pandai lah. So maknanya kalau kita perasan pun memang. Kalau kita perasan dulu-dulu kan memang tulisan sambung dan memang dia ajar tulisan sambung. Tapi sekarang ni tulisan sambung tu tidak lagi ditekankan. Doktor, ni ada soalan menarik daripada seorang ni coach Impact juga ni, Luqman Nur Hakim Musni Al-Hafiz ni. Okey, dia kata kalau masa kecil kita kan nak tiru tulisan orang yang lebih cantik atau orang yang kita berkenan, adakah dengan tiru tulisan itu sifat atau perangai kita akan berubah juga? Ini ada kena mengena dengan tulisan sambung ni, Dr. Azura? Okey, kalau kita perasan kita ada certain age kita masa sekolah, macam contoh umur 12 tahun kan, dia ada certain age yang kita suka nak tengok tulisan orang lain. Kita akan ikut tulisan orang lain. Kita tengok tulisan orang lain tu lebih cantik dan sebagainya dan kita akan ikut. Sebenarnya subhanallah, kalau kita perasan sebenarnya bila kita ikut tulisan itu, kita macam mengidolkan dia dan kita akan ikut perangai dia. Dan sebenarnya itu yang akan menyebabkan dia berada di dalam circle kita dan itu yang akan influence kita siapa. Nampak sangat simple tapi dia ada banyak sebab kenapa jadi macam tu dan juga impact dia selepas itu. Baik, kita tengok komen daripada Dr. Rahman. Mungkin Dr. Azura pun boleh komen juga. Tulisan sebiji-sebiji adalah individu bersikap individualistik. Ajar anak-anak tulisan bersambung, sel-sel otak akan mudah bersambung dan dapat banyak lahir idea kreatif. Menarik Dr. Rahman. Komen Dr. Azura? Okey, ni sebenarnya ni apa yang saya share tadi, memang seboleh-bolehnya kita memang elok ajar anak kita tulisan sambung. Tapi sebenarnya tulisan sambung ni kalau ikut memang susah nak buat. Perasan ke? Kalau anak-anak kita ni kalau sekolah kan, dia orang biasa sebiji-sebiji. Macam contoh anak saya yang disleksia tu, nombor 3 tu kan. Memang ada
ada satu sesi, kalau tak silap saya darjah berapa, memang ada satu kelas bahasa Malaysia kalau tak silap saya, dia kena tulis sambung. Kena ada homework tulisan sambung. Tapi dia tak boleh nak buat. Dia punya tulisan sambung saya pun tak faham. Jadi sebab tu macam kita yang kena, mungkin kita kena ajar sikit-sikit perlahan-perlahan kan, sebab sebenarnya tak senang nak buat. Tulisan sambung ni bukan semua orang boleh buat. Walaupun kita tengok dia punya sel otak tu akan lebih bersambung sebab benda tu bukan benda mudah. So dia kena ada fokus yang lebih tinggi kan, melibatkan otaknya dan sebagainya. Alright, that sangat-sangat menarik sebenarnya. Baiklah, saya takut lagi Datuk Nazri ni dia kecil hati kan. Kita tak jawab lagi soalan dia. Walaupun kalau ikutkan sebenarnya kita dah boleh ambil jawapan tu. Jadi adakah tulisan ni dia berubah, indikator perangai berubah? Bila dulu waktu umur Datuk umur 25, tulisan dia katakanlah menegak contoh. Sekarang umur dia 31 contoh kan. Tulisan dia pula menyengit ke kanan. Adakah ini menunjukkan bahawasanya perangai dia umur 25 dulu dah tak dibawa dah pada umur 31? Dr. Azura? Memang tulisan ni memang kalau tengok soalan ni, tulisan berubah, indikator perangai berubah. Ya memang kalau kita tengok, kalau tulisan kita berubah, maknanya kita ada perangai kita yang kita dah berubah. Contoh kalau kita dulu, kalau kita muda-muda dulu kita sangat logik akal, sangat logik. Bila tulisan tegak kan, otak logik, apa-apa tu kita nak kena explanation, staff cakap dengan kita kena bagi data dan sebagainya, apa-apa tu kena betul-betul perfect dan sebagainya. Tapi subhanallah, bila tulisan tu berubah, contoh sekarang ke kanan, so maknanya kita sekarang ni mungkin lebih lenient, kita lebih boleh mendengar apa staff tu nak cerita, sebab kita lebih, usia kan semakin muda kan Datuk Nazri kan, bila usia semakin muda, jadi perangai kita pun bagi kita ikutlah, perangai kita pun mengikut kita punya pengalaman kan. Jadi sebab itu tulisan pun boleh berubah, insyaAllah. Okey, Datuk Nazri ni kawan kami jadi kami kenal sangat. Okey, baiklah. Ini satu benda yang sangat menarik. Tapi sebelum tu, saya punya huruf K pun, Dr. Azira, memang dah berubah. Dulu K saya waktu yang tengah tu kan, dia memang keras. Kan, memang itu melambangkan apa? Keras kepala, ego Okey. Okey, saya tunjuk kat sini lah K, ini saya dulu kalau kalau kita tengok K, contoh kalau K yang terkangkang, macam ni K terkangkang kan, K terkangkang ataupun K capital, kita tengok K itu capital bukan di tempatnya. Itu menunjukkan seseorang itu ada keras kepala. Tapi mungkinlah bila dah pergi haji ni tu, haji Ibat kan, dah pergi macam-macam, dah ada anak-anak kan, hati tu dah lembut kan, Allah yang latif dah lembutkan hati. Sejak botakkan kepala, air hujan kena direct, alright, dia terus lembut kepala tu. Semua orang boleh berubah sebenarnya. Okay, menarik. Okey, ni ada sedikit komen menarik daripada Cik Puan Zamila Mat Zain. Alhamdulillah, syukur sejak belajar dengan Dr. Azura, banyak tulisan dan huruf saya dah perbaiki. Tapi ramai sangat cakap tulisan Mila macam tulisan Taib. Okey. So kalau tulisan yang macam ni kan, Doktor, yang memang sangat-sangat kemas, terlalu kemas. Dia bukan kemas tau, dia terlalu kemas. Adakah itu satu yang bagus menunjukkan dia ni seorang yang kemas, dan adakah ni penting juga, tulisan yang serabut juga menggambarkan keserabutan dalam minda orang yang bertulisan serabut tersebut? Okey, kalau tulisan tu kemas tu baguslah kan. Maknanya kalau kemas tu maknanya kita tahu meja dia tersusun, dia tahu letak kat mana barang tu, kemas je kan. So maknanya seorang yang kemas, perfect. Kita tengok dia akan tengok dia macam dia lah, diri dia proper dan sebagainya. Tapi kalau terlalu kemas sangat, macam perfectionist, dia terlalu perfect semuanya, terlalu satu-satu mengikut sangat. Kalau terlalu kemas, terlalu macam di type, saya tak tahu tulisan Milah ni macam mana kan. Saya pun tak ingat. Ini sebenarnya tulisannya macam dia. Ini tulisannya dia bukan type. Kalau macam di type betul-betul macam elok sebiji-sebiji itu maknanya dia macam perfectionist. Perfectionist bagus. Dia ada dalam side, dia ada side tu bagus sebab seorang yang perfect ni, perfectionist semua dia nak elok dan sebagainya. Tapi dia ada side pula, bila kita seorang perfectionist, kita nak semua teratur dengan cantik dan sebagainya, kita susah nak terima satu-satu failure, kita susah nak accept apa-apa kesilapan, dan flawless kita
accept, itu menyebabkan kita nanti cepat tension, cepat tertekan. Bila cepat tension, cepat tertekan, kita akan jadi kita pula yang sakit, darah tinggi lah macam-macam kan, wallahualam. Jadi cumanya setiap apa pun tulisan tu dia ada kebaikan dia. Kita ambil yang kebaikan dia, kita ambil kekuatan dia, kita kuatkan di sana. Yang kelemahan tu kita faham, kita cuba perbaikan. Yes. Dan ini pula daripada Tuan Hassan Hamiza ni, sekolah rendah ada tulisan sambung dalam subjek BM dan BI, tetapi budak tak suka buat. Saya heran kenapa saya tak belajar, saya kena check balik dengan sekolah rendah saya nanti. Saya rasa dulu ada, saya pun ada juga. Saya umur lain sikit kan. Anak-anak saya ada, kalau sekolah, anak saya ada, cumanya darjah berapa saya tak ingat. Kita kena bincang benda lain sebab orang dah mula rasa macam dia ni mesti penting sekolah kan. Okay, now sekarang kita pergi kepada soalan ni. Tulisan kursi masa tahun 3. Okay, anak saya disleksia juga, agak susah juga nak tulis tapi amat membantu kerana tangan dia tak penat dan stres nak tulis. Okay, yang ni adalah kes yang bagi saya special kan. Nanti mungkin boleh follow Dr. Azura kan untuk tahu dengan lebih lanjut macam mana kalau kita nak membantu lagi anak kita yang disleksia ni, alright, daripada pengalaman Dr. Azura sendiri. Okay, yang ni pula dari Puan Farah Alwi. Doktor, ada beza tak tulisan antara penulis kidal dan penulis tangan kanan? Boleh apply untuk dua-dua penulis tak? Apa yang doktor sharekan ni, adakah applicable untuk orang yang tulis tangan kiri? Sebab otak dia sekarang dah berbeza. Otak dia tangan kiri dah. Dan pergi ke otak dia. Dan adakah kajian dia buat dua-dua? Adakah benda tu sama, Dr. Azura? Okey, kalau ngikut kajian, dia tak kisah. Dia tak kisah tulis tangan kanan atau tangan kiri, tulis pakai mulut, tulis kaki pakai kaki, dia tak kisah. Dia apply semua. Cumanya tulisan tangan ni dia tidak boleh, sebab dia bukan ramalan kan, dia tengok macam ala-ala personality test, karakter kan. Jadi dia tak boleh tahu sama ada itu lelaki ke perempuan, dia tak tahu sama ada tua ke muda. Itu dia tak boleh tahu. Okey, ni ada masalah sikit, ada luahan sikit daripada Puan Syahidah Ishak. Doktor, kalau tulisan berubah setiap masa, tiada tulisan tetap, apa yang akan berlaku dalam hidup saya? Tu saya pandai-pandai tambah lah kan. Tapi kita sekarang tulisan duk berubah-ubah dan sebagainya, tak ada tulisan yang tetap kan. Dia sendiri pun kata, ni tulisan siapa ni? Kalau macam tu punya kes, macam mana doktor? Apa petanda dia dan apa yang patut dibuat? Okey, saya tak tahu Cik Puan Syahidah ni tulisan ni macam mana, apa yang dia faham, apa yang, sebab persepsi manusia kan lain-lain. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tulisan tu berubah dan tidak tetap. Sebab kadang-kadang kita nampak berubah sebab sekejap ke kanan, sekejap tegak, sekejap ke kiri dan sebagainya, ke bawah, ke atas kan. Jadi sebenarnya tulisan ini sebenarnya dia menggambarkan kita punya emosi juga. Contohnya kalau kita tengah down masa tu, tulisan tu akan ke bawah. Kalau kita tengah happy, tulisan tu akan menaik. Ataupun kita tengah nak laju ke apa ke, tulisan ke emosi, dia berdasarkan emosi, tulisan tu mungkin ke kanan, tegak kan. Dia akan berubah macam tu. Dengan soalan daripada Ibnu Abbas Azizuddin, tulisan condong ke kanan boleh luah emosi, tulisan tegak logik, akal. Tulisan condong ke kiri pula macam mana? Okey, tulisan condong ke kiri. Baguslah sebab yang tanya ni pun seorang lelaki kan. Tulisan condong ke kiri ni saya suka nak cerita sebab biasa tulisan condong ke kiri ni adalah lelaki. Tapi ada juga perempuan yang tulisan condong ke kiri. Kenapa saya cakap banyak lelaki? Sebab condong ke kiri, kalau kita tengok, kalau ke kanan ni dia boleh meluah emosi. Kalau lelaki tulisan ke kanan contohnya kan, dia pandai macam mana nak hargai wanita, hargai wife dia. Dia ingat anniversary, dia ingat birthday, dia akan bagi hadiah, mungkin dia akan panggil sayang. Tu Haji Pat, tulisan tegak ke kanan ke kiri? Saya oleh kerana dah doktor cakap macam tu, saya ke kanan, sangat ke kanan lah. Jangan kanan sangat. Kalau kanan sangat nanti dia dia lebih-lebih lah. Saya dah jadi macam bukan Haji Bat dah, Hajah Bat dah. Alright. So saya ke kanan sikit lah. Tapi dia tengok juga emosi kan waktu tu. Kalau saya atas kertas, saya tengah menulis flip chart contoh kan, dia akan jadi besar, lepas tu dia akan jadi tegak. Mungkin sebab waktu tu saya bukan seorang husband lah, saya adalah seorang trainer nak mengajar. Jadi nak tunjukkan karakter macam tu lah kan. Okey, saya explain ni dulu, nanti saya akan explain yang kenapa tulisan Haji Bat tadi tu kan. Okey, kalau tulisan tegak based on logic, apa-apa dia kena ada justification. Jadi kalau tulisan condong ke kiri ni, kalau ke kanan emosi, ke kiri ni sebaliknya, iaitu susah nak meluah emosi. Kalau tulisan ke kiri ni biasanya dia susah nak susah kalau
kalau isteri, kalau wife ni dia kena banyak sabar. Kalau husband tulisan condong ke kiri, sebab tulisan ke kiri ni susah nak mula emosi. Dia susah nak kata sayang, dia susah nak bagi hadiah, susah nak dia ingat anniversary, ingat birthday, tapi dia macam okey lah. Okay, tak ada apa benda, okey lah. Happy birthday dah, itu je. Okey. Saya mencelah. Kalau macam tu, kalau tiba-tiba hari ni yang dengar, tiba-tiba rasa sentak, tiba-tiba rasa macam, ya Allah, selama ni aku tak romantik. Dan start daripada hari ni, dia ubah ke kanan. Nampaklah struggle nak ubah ke kanan tu, dia dapat ubah juga. Adakah dia akan jadi romantik? Dan berapa lama nak ambil masa untuk jadi romantik tu? Adakah dia tiba-tiba tu jadi romantik atau macam mana? Dia kalau tulisan tangan ni dia bukan terus immediate. Dia tidak ada instant. Macam contoh kalau kami, macam contoh saya pun baru keluarkan journal grafologi ni kan. Journal ni kita ambil masa sebab kita nak berubah habit kita, karakter kita kena at least 21 days. Dia ada kajian kan. Jadi macam saya dulu memang ambil masa 30 hari macam tu contoh kita nak ubah tulisan. Sebab dia tak immediate. Kalau kita tukar pun dia akan kembali asal. Kan? Jadi boleh diubah tapi dia tak instant. Kita kena ingat sentiasa cuba untuk ubah. Lama-lama dia akan jadi habit kepada kita, dia akan tukar kita punya belief system dan sebagainya. Okey, tadi bila cerita, saya suka juga cerita tentang tulisan kanan kiri kalau husband romantik dan sebagainya. Biasanya saya pernah di masa saya di Johor dulu, ada satu program Johor tu, sebelah saya ni dia yang datang tu semua pengarah lah bahagian pendidikan. Kan tak boleh sebut, kalau sebutkan nanti tahulah pula kan. Jadi diorang ni dia suka sebab kadang-kadang cikgu-cikgu ni suka sebab diorang tu nak kenal student dan sebagainya, datang suruh analyse tulisan. Jadi saya ada satu ni tulisan ke kanan. Saya tanya dia, tuan panggil wife sayang Dia terkejut. Dia cakap, alamak mana doktor tahu? Tu dekat tulisan tunjuk tu ke kanan, makna pandai meluah kan. Pandai meluah makna dia panggil wife sayang dan sebagainya. Dia terkejut. Jadi besoknya pengarah besar ni turun. Dia boleh bawa pengarah besar ni jumpa saya. Dia tanya saya, cuba doktor tengok saya panggil wife saya sayang ke tidak. Bayangkan tu Haji tu tanya saya macam alamak risau nak jawab kan. Masa saya cakap, ni kalau ikut tulisan ni Tuan Haji, Dato' Haji tak panggil sayang ni sebab tulisan dia tegak. Jadi dia cakap ngapa dengan saya, dia cakap, dia balas saya apa tau, memanglah kita orang lama tak panggil sayang-sayang ni. Jadi dia panggil apa? Dia panggil nama, mungkin tak panggil nama, mungkinlah saya pun tak tanyalah kan. Tapi sebenarnya subhanallah dekat tulisan ni Allah zahirkan macam-macam kita boleh tengok. Termasuklah kalau tulisan ke kiri ni, tulisan lelaki, kita boleh tanya yang lelaki ni sebenarnya selalu ke wife dia tanya dia sayang wife ke tidak. Sebab tak pandai meluah. Wife kata tanya-tanya sayang ke tidak ni. Macam tu. Ya. Okay. Wallahualam. Menarik cerita ibu apa pula ada ni. Kan. So hari ni last kali yang dapat banyak manfaatnya adalah ibu bapa. Eloklah tu. Satu, ibu bapa perbaiki hubungan suami isteri dengan tulisan tangan dan juga bantu anak-anak untuk berubah dengan tulisan tangan. Okey, ada satu soalan yang bermain dalam minda saya sekarang ni. Budak-budak dah sekarang ni tambah pula PKP ni sangat jarang untuk menulis dan mereka ni pula banyak menaip. Okey, adakah font yang dipilih, tulisan yang dipilih, katakanlah dia guna Word, PowerPoint dan sebagainya, dia pilih tulisan yang kursif, dia pilih tulisan yang tajam, dia pilih tulisan yang bulat-bulat. Adakah itu juga masih lagi kita boleh guna grafologi dalam hal ini? Ataupun ni dah jadi cerita lain sebab tak ditekanan? Okey, sebenarnya kalau ikut tulisan, grafologi hanya untuk kita menulis, doodles ke, tekanan tulisan dan sebagainya. Namun kalau kita belajar, saya ada belajar sikit juga tentang pemilihan font. Sebab pemilihan font ni, sebab tu designer ni kan dia ada font tertentu untuk digunakan untuk setiap perkataan. Kalau nak closing font yang mana, kena font yang tegas. Kalau yang ni kena font mana. Dan sebenarnya setiap font tu ada cerita dia. I see. So kita kena tunggu kursus yang seterusnya, fontologi. Alright, okay. Untuk kita tengok font apa yang patut. Okay, ni ada seorang daripada Coach Impact juga ni. Kesian kat dia, dah lama dah penyakit ni melekat kat dia. Macam mana kalau orang tu suka typo kan? Dia sikit-sikit type je typo. Type je typo. Ada masalah kat otak ke ataupun macam mana doktor? Itu apa, type dekat phone ke? Dekat phone ke, dekat laptop ke, dia jadi body dah. Memang akan ada typo. Itu macam mana nak kena buat
Okey, wallahu alam, tapi mungkin kita boleh tengok dekat tulisan dia sebab kat tulisan ni sebenarnya kita boleh tengok seseorang itu macam mana ayat dia, kelam kabut, Ya, clumsy. Tapi saya tak cakap dekat yang tadi tu, coach tadi. apalah. Seb- Lebih kurang se- se- and then? sebab kat tulisan tangan ni dia kita boleh tengok tau dia sama juga tulisan tangan ni kadang ada orang yang rajin typo ataupun dia potong-potong kan silap tulis dan sebagainya. Ya, Dia ada ya. sebab kenapa macam tu. Satu mungkin saya tak pasti yang typo tu tapi kalau dekat tulisan tangan kita boleh tengok makna dia mungkin tidak detail, dia terlalu banyak berfikir, dia cepat laju, mungkin Yes. tidak tenang juga sebab kadang-kadang disebabkan tidak tenang kelang kabut kan tulis tu jadi macam silap dan sebagainya. Okay. Jadi mungkin cek balik ketenangan. Ya, kita doakan lah. Wallahualam. Mungkin dia dapat jodoh ni dia akan lagi tenang. Okey, soalan yang InsyaAllah, seterusnya amin. ni sebelum kita pergi dah dekat sejam dah doktor. Ya Allah cepatnya Allahu masa. Akbar, Okey, soalan ni subhanallah. menarik. Soalan ni memang sangat praktikal. Doktor, macam mana pula dengan tulisan yang bukan ABC, it's not Roman tetapi dia Jawi, kan? Hiragana, Hangul, kaligrafi Cina, India dan sebagainya. Adakah grafologi applicable untuk ni? Macam mana komen doktor? Okey, grafologi ni memang dia punya kajian huruf bacaan tulisan Rumi sahaja. Tapi bila kita belajar tentang grafologi ni dia banyak benda. Contohnya saya bagi contoh kan bila kita menulis sebab saya memang ada banyak contoh-contoh tulisan. Saya memang suka dapatkan contoh-contoh tulisan. Macam contoh tulisan. Memang contoh ini kalau saya tengok mula-mula saya akan tengok dulu. Saya tak baca dia tulis apa. Maknanya tak kisahlah dia punya tu bahasa apa. Sebab saya akan tengok luar ni dulu. Luar ni saya akan tengok margin dia, saya akan tengok slanting dia, saya akan tengok baseline dia, saya tengok tanda tangan dan sebagainya. So doesn't matter sama ada dia bahasa apa pun. Jawi ke apa. So kita boleh tengok walaupun tanpa membaca. Itu pada saya bila kita cerita tentang tulisan tangan dia ada dua konteks. Dua side lah, dua elemen. Satu adalah konteks, satu adalah content. Konteks tu lah yang saya rasa yang pada pendapat saya kita boleh baca, kita boleh analisis untuk tulisan-tulisan selain Rumi. Di mana kita tengok itu konteks kan, kita tengok kita dah boleh analisis berdasarkan dia punya slanting, size, tekanan dan sebagainya. Namun dekat konten dia kita tak boleh nak check sebab konten itu adalah kita tengok A tu cerita tentang apa, B cerita tentang apa, C, K, L, M, N sebab setiap tulisan dekat tulisan iaitu hanya untuk Rumi saja. Ya. Wallahualam. Menarik, serius menarik. Saya pernah kan ikut satu training Tuan Azam Sabtu, kawan kami juga. Dia menceritakan bahawa ada kajian yang menunjukkan bangsa yang cerdik, yang pandai ni, antara yang memberi sumbangannya adalah tulisan dia. Tulisan dia daripada kanan ke kiri. Kita sekarang ni kalau Rumi kiri ke kanan, betul? Alright. Dia daripada kanan ke kiri. Dan sebab tu juga menjentik saya untuk berfikir, adakah orang Melayu perlu kembali kepada tulisan Jawi supaya kita menulis daripada kanan ke kiri? So yang tu kita akan tunggu bulan Jun nanti insya-Allah. Kita akan jemput Tuan Azam Sabtu. Alright, okey. Menarik tu insya-Allah. Okey, baiklah. Dia ada banyak soalan-soalan ni. Soalan ni doktor, apakah tulisan yang ideal untuk seorang penulis, Puan Diana Rahmat? Tulisan yang ideal untuk seorang penulis. Menarik soalan ni dan saya tak boleh jawab. Silakan doktor. Okey, tulisan ideal sebab tulisan tu kan mengikut kajian memang cerita tentang karakter kita. Jadi itu karakter kita. Jadi kita tengok dulu. Kalau saya macam contohnya, saya rasa saya nak menaikkan saya punya keyakinan, saya nak menaikkan semangat saya. So kita nak pergi ke bahagian ideal. So ideal yang pada kita adalah untuk tingkatkan keyakinan, tingkatkan semangat ataupun dan sebagainya. So kita tengok kalau keyakinan tu dekat huruf T, Terengganu, kan T, so kita naikkan palang ataupun dekat signature yang size yang sesuai. Kalau semangat tu untuk menaik sedikit, baseline tu naik sedikit dan sebagainya. Jadi ideal setiap orang tak sama. Jadi saya tak tahu ideal Cik Puan Diana macam mana. Tapi pada kalau cerita tentang grafologi ataupun hierarchy analysis, ideal ni adalah apa karakter yang Cik Puan nak. Itulah tulisan ideal. Okey, so kita banyak fokus je juga kepada tulisan T sebab sagi parent pun akan rimah juga. So lah ni nak kena buat apa, lah ni nak kena buat apa. Okey, so antara yang kita boleh buat adalah kita duduk dengan anak, tengok tulisannya dan kita fokus kepada tulisan T. Hari ni kita belajar apa lagi, tulisan D dan banyak lagi yang kita boleh belajar sebenarnya. Dan soalan ni kita ambil ni,
ada beza ke tulisan sangat kecil dengan tulisan yang besar? Ni saya jawab. Tulisan yang besar dia adalah untuk orang yang bersifat extrovert kan. Tulisan kecil ni dia introvert. Betul ke Dr. Azura? Ya, betul. Alhamdulillah tak sia-sia datang Alhamdulillah. ke kelas. Alright, okay. Baik. So sekarang ni saya sebenarnya agak rasa pelik kita punya viewers sekarang ni lebih kurang dalam 10,000 orang tapi like ada 4 ketul je. Jadi saya nak kalau boleh tuan-tuan dan puan tolong like kita punya live. Alright. Dan seterusnya saya nak bawakan seperti mana yang saya dah janji tadi, iaitu kita nak lagi best daripada Oprah Winfrey. Jadi kita ada hadiah untuk semua. So hadiah untuk anda yang menonton pada hari ini adalah kita ada buku e-book yang bernilai RM20 yang kita nak bagi free kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alright, okay. So e-book ini adalah e-book tentang 20 ayat motivasi. Dr. Azura, yang ni kita kumpulkan 20 ayat yang kita boleh guna untuk anak-anak kita untuk motivate mereka. Jadi bila kita guna ayat ni macam tadilah doktor katakan, kalau anak yang degil kita tak boleh nak terlalu kasar, tak boleh nak marah dan sebagainya. Yang ni kita susun 20 ayat ni untuk membantu. Kita nak anak-anak kita ni dia orang tak rasa macam kita nak terlalu mengajar, tapi kita nak mereka rasa kita ni nak mengajak mereka. Itu cara dia. Okay. So langkah dia senang je. First kali share posting live ni, right? Kalau tidak tak halal. Kita tak gurau-gurau. Tapi saya minta kalau boleh tolong share, sebab kita tak tahu dengan kita share ni berapa ramai orang di luar sana yang akan dapat manfaat. Jadi tolong share. And then yang kedua adalah tolong type nak dekat bahagian komen. Tolong type nak dan tolong excited macam mana pun, jangan tulis nak. Dia robot ni dia akan capture tulisan NAK sahaja. Jadi tolong tulis nak bagi anda yang memang nak untuk dapat e-book ni secara percuma. Nanti yang ketiga, periksa FB Messenger anda sebelum live ini berakhir. Nanti robot tu akan bagi salam apa semua. Tolong klik of course dan lepas tu nanti kita akan bagi e-book kepada anda. Mudah-mudahan kita bagi sedekah ini, hadiah ini untuk anda, dapatlah sikit impact ni, keberkatan dalam bulan Ramadan 10 malam yang terakhir ni, dan nak hujung-hujung dah. Kita dah mula rasa rindu dah kepada Ramadan ini kan. Baiklah. So sekarang ni doktor, kita dah sampai ke penghujung. Sebenarnya banyak lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai orang yang dah dengar Dr. Azura punya perkongsian tu baru kelas basic, belum advance lagi. Bila dia sebut pasal signature, saya terbayang tentang ilmu signature tu, perkataan letter yang pertama, huruf yang pertama apa patut buat, kita boleh tak stroke nama, kena ada garis kat bawah tak, elok tak ada titik kat ujung. Itu baru signature. Dia belum lagi cerita pasal benda-benda lain dan sebagainya. Jadi walaupun saya ni tak dapat bonus affiliate untuk promote, saya nak promote untuk anda. Jika ada kursus yang Dr. Azura buat, tulisan tangan, satu lagi yang menarik, vision board, make sure tuan-tuan dan puan-puan grab opportunity untuk mendaftar menyertai program tersebut. Saya tak dapat apa-apa pun, saya dapat pahala insya-Allah, tapi saya rasa macam tuan-tuan dan puan-puan kena join. Saya dengan wife saya join, rasa sangat-sangat menarik. Alright. Dan yang bestnya Dr. Azura, yang doktor share pasal teknik menguruskan masa tu kan. Saya bila doktor buka slide pasal teknik menguruskan masa, saya rasa macam benda ni klise dah kan, selalu sangat kita dengar. Tapi bila doktor cakap pasal benda tu melibatkan Al-Quran, saya share dengan anak sulung saya darjah 6 tu, dan sekarang ni kalau dia nak buat apa-apa pun saya kata, nak magic tak? Kalau nak magic, nak masa lama, nak ada keberkatan, baca Quran dulu. Ui, senang nak suruh dia orang baca Quran sekarang ni doktor. So thank you so much, dan saya nak bagi doktor seminit untuk doktor bagi kesimpulan daripada kita punya perbincangan hari ini. Silakan Dr. Azura. Okey, terima kasih Tuan Haji Fuad ya. Okey, alhamdulillah perkongsian tadi perkongsian yang saya kongsikan tadi tu bukan sebab saya pandai, bukan sebab saya bijak, tapi cuma kita nak share manfaat, kita nak kongsikan manfaat, kita nak kongsikan kebaikan kepada semua. Mudah-mudahan semua dapat manfaat. Manfaat bukan untuk kita sahaja, tapi untuk anak-anak kita, untuk ummah sekali kan. Sebab kita nak semua jadi baik. Dan melalui tulisan tangan ni Allah ilhamkan kepada saya, bukan untuk ramalan, bukan untuk nak cek keaiban, tapi subhanallah untuk kita nak kenal sekeliling kita. Bila kita kenal sekeliling kita, insya-Allah mudah kita nak faham diorang. Kita faham, bila faham kita akan ada rasa kasih dan sayang. Dan bila kita kenal, kita mudah untuk maafkan, sebab setiap manusia ni bila kita tengok dekat tulisan, dia ada kebaikan, dia ada keburukan, dia ada kekuatan, kelemahan. Sebagaimana Allah ciptakan kita, sebagaimana dalam surah At-Tin ayat 4,
Allah ciptakan kita dengan penuh kesempurnaan. Namun kesempurnaan kita ni ada khilaf-khilaf dia. Kita ada cita-cita kita sendiri. Jadi kita mudah untuk maafkan orang dan insya-Allah kita akan doa ke orang lain. Jadi sebenarnya ilmu tulisan tangan ni bukan untuk nak tengok aib dan sebagainya, tapi untuk kita nak jadi insan yang lebih cemerlang, nak jadi hamba Allah yang lebih baik, jadi khalifah Allah yang cemerlang di mana kita boleh berkongsi manfaat, kita sentiasa menyebar kebaikan dan juga cahaya kepada sekalian alam. InsyaAllah, wallahu alam. Back to you, Tuan Haji. Masya Allah. Terima kasih banyak Dr. Azura. Memang tetamu yang sangat istimewa, berkongsi ilmu yang sangat-sangat istimewa. So selepas ni tolong terus follow Facebook Dr. Azura, Azura Hashim. Right? Cari Facebook Dr. Azura dan follow beliau, dan insyaAllah banyak lagi benda yang tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua dapat belajar daripada Dr. Azura. Dan insyaAllah Impact Chit Chat kita akan bertemu lagi pada 22 Mei, iaitu esok. Sebelum raya, esok adalah episod yang terakhir sebelum Hari Raya Aidilfitri, yang mana kita nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan, alright, seorang yang sangat istimewa, sangat hyper, alright, iaitu bersama dengan Tuan Ahyat Ishak. Alright. Dan apa yang kita nak bercakap sekarang ni adalah tentang, topiknya menarik, iaitu tentang pejuang hartanah. Bina pejuang hartanah cilik dari rumah. Yang ni menarik. Alright. Dr. Azura pun terlibat dengan hartanah. Suami Dr. Azura pun memang seorang saudagar hartanah. Okay. Saya suka bidang ni. So esok ni ada satu yang menarik. Cuma kali ni tuan-tuan dan puan-puan akan tengok Tuan Ahyat. Kalau anda kenal Tuan Ahyat ni, alright, anda akan tengok macam mana dia akan cakap sebagai seorang ayah yang mana nak ajak anak-anak untuk jadi seorang pejuang hartanah cilik. Ini berbeza dengan convention hartanah summit dan sebagainya. Itu selalu cakap dengan orang yang nak beli rumah dan sebagainya kan. Yang ni tak. Yang ni kita bawa Tuan Ahyat untuk bercakap sesuatu yang dia tak sempat nak cakap dalam seminar ni yang sebelum-sebelum ni sebab topik tu tak timbul. Sekarang ni dengan Impact Chit Chat kita timbulkan topik tersebut. Kita nak tengok macam mana untuk kita bina insya-Allah anak-anak kita sebagai pejuang hartanah cilik dari rumah, supaya kita menjadi tuan di tanah sendiri, tidak merempat di tanah sendiri, insya-Allah. Alright, so itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak Dr. Azura atas masa yang diluangkan kepada kami, sangat-sangat berharga. Mudah-mudahan insya-Allah perjuangan Dr. Azura akan terus dirahmati dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita jumpa lagi insya-Allah esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.